Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung Bahasa Melayu tahun 4 bagi tajuk Berbakti Demi Negara. Cikgu nak awak bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu. Baiklah, hari ini kita ada dua objektif yang perlu dicapai. Yang pertama, murid dapat membaca cerita dengan intonasi dan gaya yang sesuai. Dan yang kedua, murid dapat menganalisis mengenai petikan yang dibaca. Maksudnya, apabila awak baca petikan, awak akan faham mengenai petikan tersebut. Dah sedia nak belajar bersama dengan cikgu? Okey, sekarang rujuk buku teks muka surat 108 dan juga modul yang cikgu bekalkan. Cikgu akan bacakan petikan muka surat 108 yang bertajuk Berbakti Demi Negara. Awak perlu tunjuk pada buku awak dengan menggunakan jari sambil baca bersama dengan cikgu. Baiklah, sedia untuk baca? Joffrey berbual-bual dengan datuknya. Datuk Joffrey ialah bekas anggota Tentera Laut Raja Malaysia, TLDM. Beliau pernah bertugas di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESCOM. Adakah tugas anggota TLDM mencabar Datuk? Tanya Joffrey. Ya, Joffrey. Tugas anggota TLDM amat mencabar. Mereka perlu menjaga keselamatan perairan negara. Jawab Datuk Joffrey. Baiklah, mari kita fahami perenggan pertama bersama-sama dengan cikgu. Kalau awak lihat, mereka perlu menjaga keselamatan perairan negara. Keselamatan perairan negara maksudnya kawasan di kawasan laut negara. Jadi adalah tugas TLDM untuk menjaga keselamatan laut Malaysia daripada diceroboh oleh penceroboh. Contohnya daripada lanun ataupun daripada pendatang tanpa izin. Cikgu sambung perenggan yang seterusnya. Datuk Joffrey mengambil sehelai keratan akhbar lalu menghulurkannya kepada Joffrey. Keratan akhbar itu tentang kejayaan sepasukan anggota TLDM menewaskan lanun di perairan negara. Datuk terlibat dalam kejadian itu, kata Datuk Joffrey. Menurut Datuk Joffrey, mereka serang oleh sekumpulan lanun semasa melakukan rondaan di kawasan perairan negara. Lanun-lanun itu bersenjata api. Adakah kosakata yang awak tidak faham pada perenggan yang cikgu baca tadi? Lanun-lanun ialah sekumpulan orang yang telah membuat jenayah untuk merampas hasil ataupun merampas bahan-bahan berharga yang ada dalam kapal. Kalau dekat darat kita panggil perompak, tapi kalau di kawasan perairan di dalam laut kita sebut sebagai lanun. Seterusnya, cikgu sambung perenggan yang terakhir. Lihat pada buku awak ya. Kejadian yang berlaku hampir meragut nyawa Datuk Joffrey dan rakan-rakannya. Beliau dan rakan sepasukannya telah membalas serangan lanun-lanun itu. Akhirnya, lanun-lanun itu berjaya ditewaskan. Wah, hebatnya, puji Joffrey. Beliau amat berbangga kerana datuknya telah berjasa kepada negara. Kalau awak lihat pada perenggan yang cikgu baca sebentar tadi, perkataan meragut nyawa. Perkataan meragut nyawa maksudnya hampir menemui ajal. Maksudnya hampir mati. Mungkin pada keadaan itu datuknya hampir terkena tembakan daripada lanun.
Itu maksudnya hampir meragut nyawa. Berjaya ditewaskan. Dalam petikan tadi ada perkataan berjaya ditewaskan. Berjaya ditewaskan maksudnya berjaya dikalah. Okey, kita sudah baca petikan pada surat 108. Cikgu harap awak dapat fahami petikan yang awak baca. Seterusnya, cikgu mahu awak senaraikan pasukan keselamatan yang ada di dalam negara. Dapatkah awak senaraikan pasukan tersebut? Clue di sini, pasukan keselamatan ialah pasukan ataupun anggota yang beruniform yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan rakyat dan keselamatan negara. Jom kita lihat siapakah pasukan keselamatan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Jom kita cari maklumat tersebut sekarang. Gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ialah anggota pasukan polis di Raja Malaysia yang memakai baju uniform berwarna biru gelap. Mereka dipertanggungjawabkan untuk menjaga ketenteraman awam. Awam di sini bermaksud orang ramai. Awam bermaksud orang ramai. Gambar yang kedua ialah Angkatan Tentera Darat di Raja Malaysia yang memakai baju uniform hijau yang berceloreng. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh terutamanya di darat. Gambar yang ketiga pula ialah Angkatan Tentera Laut di Raja Malaysia. Mereka bertanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman musuh terutamanya di kawasan perairan negara. Ingat balik apa maksud kawasan perairan negara? Iaitu di kawasan laut. Pasukan yang keempat pula ialah Angkatan Tentera Udara di Raja Malaysia. Mereka bertugas untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh terutamanya di ruang udara. Mereka banyak mengendalikan jet-jet pejuang dan juga pesawat tempur untuk mempertahankan ruang udara daripada diceroboh oleh musuh negara. Anggota keselamatan yang seterusnya ialah Jabatan Bomber dan Penyelamat. Mari kita lihat tugas mereka. Mereka bertanggungjawab melakukan tugas menyelamat orang awam seperti memadam kebakaran, menghantar ataupun menyelamatkan mangsa kemalangan ataupun runtuhan bangunan. Dan yang terakhir, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menyelamat, memberi perlindungan dan khidmat kemanusiaan dari sebarang ancaman musuh pada waktu bencana ataupun pada waktu kecemasan. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak semua dapat faham pelajaran kita pada hari ini. Bagi siapa yang tidak faham, awak boleh ajukan soalan di dalam grup Telegram ataupun boleh hubungi cikgu. Cikgu harap awak dapat selesaikan latihan dengan jaya. Okey, sekian sahaja. Jumpa lagi.